Tak sempat lah 10 minit. So kita terus next part. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke live Part Simple. Ini adalah part terakhir untuk hari ini. Kita sambung tentang JKM lah. Bagaimana JKM dapat memberi peluang pekerjaan yang sangat-sangat banyak kepada fresh graduate dan sebagainya dengan melebarkan lagi wakil-wakil setiap kawasan. Ada family pakcik kerja dekat JKM. Sekarang ni kadang-kadang satu orang dia kena cover dalam satu daerah yang besar. Yang kiranya dalam sebulan tu ataupun dalam setahun tu dia tak mampu untuk pergi ke setiap kampung, tak kata setiap rumah lah, kita kata dia nak pusing setiap surau pun tak mampu. Tapi apa yang Pak Cik cadangkan, JKM buat banyak buka peluang pekerjaan kepada banyak wakil-wakil masyarakat setempat ni. Kita ambil kecil lah, yang kecil ni yang senang dapat surau-surau kecil. Kalau satu masjid, satu wakil pun agak susah nak manage. Maksudnya JKM tu dia tengok satu daerah tu ada berapa surau. Contoh satu daerah tu ada 10 surau. Buka satu peluang pekerjaan untuk 10 orang untuk dia jaga kebajikan kat situ. Contohnya gaji tu pun berdasarkan kalau tak ada bajet yang besar untuk gajikan secara tetap, mungkin boleh secara part time ataupun allow. Dia buka okey, dia ziarah berapa buah rumah dia dapat, ataupun boleh dibayar allow ikut jam lah. Itu adalah pendapat Pak Cik lah yang untuk menyelesaikan masalah, untuk kita saringkan yang mana yang paling memerlukan. Okey, untuk seterusnya kita minta pendapat Kak Ros lah selaku orang kuat yang selalu pergi ke pedalaman, untuk yang banyak terkena ataupun banyak pengalaman, orang-orang suka cuba ambil kesempatan ni. Okey, boleh sambung Kak Ros untuk bagi pendapat. Okey. Sebenarnya tak semualah yang kata orang 10 dapat. 10, 8 dapat. Tak semua. Sebab macam saya banyak campur, macam banyak pergi pendalaman apa semua kan. Jadi kat situ tu kata orang kita kena hati-hati je lah, sebab bukan kita lagi satu jenis meminta. Pakcik faham tak jenis meminta? Kita dah bagi bulan depan kita dah bagi, kita dah topakkan dia untuk 4 bulan. Kita dah carikan dia pekerjaan, tapi pekerjaan tu dia tak nak pergi, dia tak nak kerja, dia nak harap pada sumbangan je. Itu pun kalau macam tu pun saya pernah stopkan 3 family yang saya stopkan, sebab motor kita dah bagi daripada hasil sumbangan orang-orang sahabat-sahabat apa semua kan. Alasan motor tak boleh sekian, motor tak ada, kita belikan motor, tapi kita bagi sumbangan tu selama 4 bulan. Bukan kita nak mengungkit, ini bukan jenis mengungkit, tapi kau ibarat macam orang lain. Kau tak nak berusaha, makin kau nak mengharap kita je tiap-tiap bulan nak bagi kau bantuan. Kita pun banyak lagi orang yang nak perlu bantuan, betul tak? Bukan kita nak tumpu satu family. Kita ni memang kita kata orang kita bagi sumbangan ni memang ikhlas, tapi kalau dah macam tu lama-lama yang bagi sumbangan pun jadi tak ikhlas. Betul saya cakap. Sebab benda ni pernah berlaku. Sebab kau harga motor bukan murah dek. Harga motor 3-4 ribu sebiji motor kita belikan khas untuk kau. Kau cuma pergi cari kerja. Okeylah kata orang sebulan 2 bulan. Sebulan 2 bulan ni okey tak apalah, mungkin kau susah nak dapat cari kerja kan. Kita bantu. Dapat kau kerja macam kau tak nak, kau demand, kau tak nak kerja ni, kau tak. Habis kau nak kerja apa Kita sudah tanya. Lalas saya tarik balik motor. Sebab apa? Sebab terlampau mendemand. Baik saya bagi orang lain yang memerlukan lagi. Pakcik nak sikit lah. Ada satu ni viral kan tentang PPR, sewa rumah tu dah bertahun tak bayar sampai berjuta-juta ringgit. Pernah dengar ada satu kejadian lah, satu pembongkaran. First dia dah dapat bantuan sewa rumah yang sangat-sangat minimum. Tak silap pakcik 200 ke 100 lebih PPR kan. Kalau PPR biasa 1.8 lah, 1.8, 1.5 macam tu lah. Tapi tak dibayar. Itulah yang sangat-sangat sedih. Yang lagi satu sedih pasal yang bagi punca pendapatan, macam bagi motor, bagi bot, bagi bantuan geran perniagaan, bejik benih kan. Apa yang berlaku, memang ada sesengah ni mindset dia memang tak nak bekerja. Dia dapat bot, dia jual bot tu dapat duit.
Lepas tu Ya. belanja duit tu dah habis. Mungkin kalau bagi motor contoh ada orang mindset yang meminta ni, kita bagi motor kat dia untuk kerja, kadang-kadang kita ziarah balik dijualnya motor tu, pernah berlaku. Ya, Sama macam betul. bagi ibu bagi biji benih kan, padi kan. Apa yang berlaku, kami pun benda-benda yang kita bincang ni sangat penting lah. Mungkin kita boleh approach bersamamu ataupun approach orang-orang lain untuk kita, sebab tu orang kata kadang-kadang ni pendidikan tu penting juga. Ya. Kadang-kadang ada orang petikaikan pendidikan Malaysia ni habis SPM tak dapat kerja, lebih baik tak pergi sekolah. Tapi secara tak langsung orang-orang yang belajar di sekolah paling kurang pun dia akan ada bimbingan ataupun didikan daripada cikgu-cikgu tentang adab, tentang kena kerja, tolong menolong. Sebab kebanyakan orang yang mindset yang dapat hadiah jual motor kan, dapat motor untuk kerja jual, dapat boat jual. Kebanyakan kalau kita buat rujukan, kebanyakan tak berpelajaran. Kita bukan nak berpelajaran sampai PhD tak, at least sampai SPM kan, PMR kan. Tapi tak semualah, kita tak boleh judge semua orang, tapi ada yang ambil kesempatan. Okay, jadi ada 4 minit yang terakhir. Pakcik nak tanya satu soalan ke Kak Ros. Daripada kita bincang ni lebih kepada mindset penerima tu, macam mana kita nak beri kesedaran. Sebab sebelum ni mungkin kita perlu buat pembaikan ataupun pembaharuan. Daripada kita memberi sahaja, mungkin kita tak ada masa yang banyak kan. Mungkin kita boleh bekerjasama JKM dengan Jabatan Majlis Agama Islam untuk ada macam pembimbing lah yang yang saya terkesan dengan antara dakwah Ustaz Abid Yu, dia bagi hadiah dan dia ambil peluang untuk menasihati. Mungkin kita boleh nasihat, waktu nasihat tu kita kena wujudkan lah yang kami bagi motor ni amanah besar ni. Orang yang sedekah ni mungkin dia tak makan 2-3 hari untuk sedekah kat adik ni untuk beli motor ni. So adik ni janganlah jual motor ni, kerjalah elok-elok. Mungkin macam tu lah sedikit sebanyak pendapat saya. So Kak boleh teruskan beri pendapat selama 2 minit setengah. Macam ni. Macam yang kita juga lah kan, macam kita dah bagi apa semua, dia tetap macam nak jual barang. Sebenarnya benda ni banyak kita bagi sumbangan beras pun dia jual. Nanti jumpa kita lagi next time, tak ada ni, tak ada tu, tapi kita dapat tahu yang dia jual makanan tu. Kadang-kadang kita agak rasa sedih lah, kenapa dia tak gunakan apa yang dia dapat tu dengan baik sebaiknya. Makin dia pergi jual. Saya pernah dapat tahu, saya pernah member saya jugalah bagi tahu sumbangan yang kita orang bagi ni dia jual balik. Bila kita tanya kenapa jual balik, alasan dia tak ada duit untuk beli minyak motor untuk bergerak. Munasabah tak? Kadang-kadang rasa sedih lah. Kadang-kadang sebab apa tau? Kita boleh fikir tak, orang yang bagi sumbangan ni dia kerjanya macam mana? Kerasnya cari duit nak bagi sumbangan ni macam mana? Memang sumbangan tu ikhlas. Tapi kita tahu tak dia kerja tu macam mana? Keadaan dia tu sebenarnya macam mana? Saya pernah dapat satu sumbangan ni agak besar. Masa tu saya baru masuk kat ladang ketereh dekat Kahang. Saya cuma call je satu abang ni, dia dekat Kuala Lumpur. Saya cakap, abang, budak-budak ni teringin nak makan McD. Dia tak pernah tahu McD tu macam mana dan tak pernah rasa McD tu macam mana. Saya cakap dengan abang tu, abang, saya cuma nak minta abang bagi saya sumbangan untuk bagi budak-budak ni makan McD. Okey Ros, duit dah masuk. Jumlah yang agak besar, yang kata orang kalau boleh makan McD tu untuk 100 murid, boleh makan untuk 4 kali makan benda yang sama. Okey, faham. Kita tinggal 30 saat untuk part tu. Boleh sambung lagi 20 saat.
kita abang tu sebenarnya bukan kerja yang mewah tau. Abang tu cuma kerja, mungkin korang tak akan percaya bila saya kata abang tu cuma menyapu sampah saja. Masya Allah kan. Bila orang yang susah ni dia banyak bersedekah sebab dia faham. Kadang-kadang Ya. orang kaya dia macam rasa tak ada keperluan untuk bersedekah sebab dia tak ada dalam